chain rule. Okay, dia basically ni berantai macam ni lah. Nama dia chain sebab dia berantai macam ni. Dan dia boleh buat panjang-panjang. Contohnya kalau kita ada dy dx equals to dy du times du dp times dp dx. So nampak tak dia panjang, okay? Dengan syarat bila kita buat chain rule tu, yang ni dengan yang ni mesti sama so that kita boleh cancel. This one dengan this one mesti sama so that kita boleh cancel. So yang tinggal adalah dy dx macam ni. Okay, so for example 10, y equals to u cube minus 3u square, u equals to x square plus 2. So kita nak cari dy dx. So kalau kita tengok pada y kita, y in terms of u, so kita boleh cari dy over du, 3u square minus 6u, differentiate. Then differentiate u equals to x square plus 2. So differentiate du over dx equals to 2x. Okay. Kita nak cari dy dx, kita ada dy du, du dx. So formula dia apa? Apa formula dia? Ada kat atas tu, apa dia? Saja dengan soal korang juga. dy per du darab du per dx. Yes, thank you so much. Then, so masukkan dy du, 3u square minus 6u times du over dx, 2x. Tapi soalan kita mesti in terms of u lah. Kita tak boleh buat dalam in terms of x. Sebab soalan kita adalah x. So kena gantikan balik. Mana u kita tadi? Tu, 3x square plus 2 square minus 6 x square plus 2 times 2x. Gitu. So nak kembangkan boleh, nak tinggalkan macam ni pun boleh. Okay, contohnya lah. Tak payahlah, saya biarkan jalan macam ni. So, dah siap. Okay, for question example 10. So, example 11. Tolong saya tahu ada orang, dia macam buka jemit ni, dia tak salin pun sebenarnya. Lepas tu bila cikgu tutup dia check, kosong kan, ingat saya tak tahu. Kau tunggu nanti aku panggil nanti. Okay, tolong isi. Ada tak orang tu dekat sini? Kejap. So ada orang tu dekat sini. Tunggu nanti aku panggil kau Okay, so example 11. Okay, we have y equals to x plus 4 cube. Okay, example 11a Okay, dekat sini, dia suruh buat guna chain rule. Okay, tapi dia tak ada u. So kita sendiri yang letkan u mesti yang dalam bracket. Okay, so that's why dia ada u equals to x plus 4. So differentiate du over dx equals to 1. So bila kita dah tukar dalam bracket tu kepada u, so dia akan jadi y equals to u cube. Macam ni. So dy over du, 3u square. So masukkan dalam formula dy over dx equals to dy du times du dx. Okay, so masukkanlah. Dy du 3u square, du dx 1. Lepas tu substitute balik u. Sama juga for question B. So this is question B. We have set. Apa benda sama dengan ni? Okay. Y equals to set 7x minus 2. So kita akan gunakan chain rule sebab soalan suruh guna chain rule. 7x minus 2 power 1 over 2. So this one yang akan jadi u. Ingat apa-apa pun bila kita nak buat chain rule, dalam bracket yang akan jadi u, yang ada power yang akan jadi u. Jangan pergi ambil dengan power-power tu sekali. So du dx dapat 7. So y equals to set u ataupun u1 over 2. So differentiate dapat macam ni. Then masukkan dalam formula. Formula mesti sama chain rule dia. Dy du times du over dx. Dan jangan lupa untuk ganti balik u equals to 7x minus 2. Okay. Please kalau tak faham tolong interrupt je So next kita tengok power rule. Power rule ini sebenarnya adalah one of the alternative kalau kita tak nak guna chain rule, dan power rule sebenarnya lebih senang. Okay, so kita tengok terus kepada question 12. Differentiate by using power rule. Okay, so power rule maksudnya kalau yang mana yang ada kuasa kita boleh guna power rule lah. Contohnya macam soalan tadi, kita tak nak guna chain rule. Kita boleh juga guna power rule. Okay, so macam kita nak buat, kita akan buat. So, ni ada power kan, power 3 kan. So, power 3 bawa depan. Power 3 minus 1. Lepas tu kita akan darab dengan differentiate dalam bracket.
Kalau perasan, kalau trigo, apa-apa pun, apa-apa yang kita ada dalam bracket tu kita akan keep on differentiate. Okay, so f prime x equals to, so power bawa depan, power salin, bracket salin balik, power minus 1 darab dengan differentiate x5 plus 1. Differentiate dalam bracket. Ni nampak? Differentiate. So, kita akan dapat 3x5 plus 1 square. Darab differentiate dia, kita akan dapat 4 pula. 5x 4. Itu, okay? Ni, differentiate. Dalam bracket ni, mesti kena differentiate. So, darab balik 15x4 x5 plus 1 square. Okay? Madam, So, kalau yes. tulis direct tu cos 5x 5x kuasa 4 tu. Boleh. Maksudnya terus tulis yang ini? Boleh. Tak ada masalah. Madam, Ya saya. Boleh. Tak ada masalah kalau nak terus dekat sini boleh. Sebab kita, sebab saya baru tunjuk first example. Nanti korang dah cekap, boleh terus je. Kira macam congak je dalam kepala. Terus je dekat step ni. Ni tak tulis pun tak apa. Okay, ni je sebab kita nak belajar je. Okay, so question B pun sama juga. Okay, kita ada power kan. So power bawa depan. So dia dah bawa depan. Power minus 1. So dia dah bawa minus 1. Jadi kuasa 3. Then dia akan darab dengan differentiate dalam bracket. So differentiate dalam bracket. Differentiate 2x4 minus 9x plus 6 dapat 8x cube minus 9. Okay. Cuma hati-hati dengan power rule ni. Yang belakang ni. Yang belakang yang selalu orang tertinggal. Okay, especially kalau kita ada banyak function dalam function. Kalau macam ni macam simple je. Tapi kalau takut ada banyak function dalam function, takut tertinggal. Okay Muhammad, saya dah dapat awak punya PM tu. So, siapa yang share dengan kawan tolong PM dengan saya supaya saya tahu. Okay, so nampak ini adalah power rule. Yang mana ada power bawa depan, power minus 1 dan darabkan dengan differentiate dalam bracket. Okay. So, sekarang kita akan tengok higher order derivative. Higher order tu maksudnya kita cari f prime x, sekali differentiate dapat f prime. So, differentiate kali kedua dapat f double prime, f triple prime dan seterusnya. Okay, maksudnya differentiate lah. Kita tengok kepada example 13. Find the first derivative, first, second and third order derivative of fx. Order. Kalau yang kita buat hari tu first principle yang guna formula limit tu. Ini adalah first order. So order tu adalah kita differentiate banyak mana. So this is our px. First order differentiate sekali. So negative 8x cube plus 27x square minus 10x. Okay. Ni adalah first order. Okay, kita tengok pada second order pula. Okay, second order. Alif Daniel. Apa dia second order? Differentiate this one. Ni differentiate ni. So dia differentiate yang kali kedua pula. Okay, dapat berapa? Negatif 24x squared. Okay. Tambah 54x. Okay. Tu kosong je. Tak dengar apa dia? Tak nak kosong tak lagi dengar. tu. Kita kan 10x, differentiate 10x dapat berapa? Oh 10. Ni tinggal kosong. 10. Kalau kosong kan differentiate constant ni kita ada x. Okay? Dapat negatif 10. Yes, thank you Alif. Okay, so saya nak panggil orang lain pula. Sofia Alisha. P triple. Differentiate lagi sekali. Third order pula. Dapat negatif 48x. Okay.
plus 54. Okay, thank you. Okay, so negative 10 ini differentiate dapat 0. Dan kalau kita tiba teraja nak cari, so P 4 kali tu, ni fourth order lah. So dia akan jadi negative 48 saja. Okay, dan sebenarnya kalau kita differentiate sampai habis, kita akan dapat nanti, ni yang 5 kali lah, 2, 3, 4, 5. Kenapa P pula? Okay, ni X So kalau kita differentiate sampai habis, dia sebenarnya end up akan dapat 0. Sebab differentiate constant dapat 0. So itulah first, second, third order dan kita tambah sekali fourth dan fifth order. Okay. Ni saya dapat warna-warni dah ni untuk senangkan dengan harapan lah. Okay, find the first order, first, second, third order of derivative. So this one, kita ada dalam bentuk pecahan. So kita akan buat quotient. So bila quotient, formula dia, kalau ingat lagi, VU prime minus UV prime over V square. Okay, so numerator will be U, denominator jadi V. So differentiate setiap satu, so kita masukkan dalam ini. Okay, so ini adalah first order kita lah. Saya tak tunjuk detail sangat sebab kita dah ada working dah pun. Okay, so bila kita masukkan dalam dy over dx, kita dapat negatif, kita dapat 2 over 3x minus 1 square. So ini adalah dy dx kita. Ni. Okay, lepas tu kita nak cari d2y over dx square. Yang ini akan jadi kita punya quotient rule. Okay, soalan saya. Kalau kita tak buat quotient rule boleh tak? Sebenarnya ini tak payah buat quotient rule pun. Tak apa sebenarnya. Tapi saya tunjuk sebab skema buat quotient rule. So saya tunjuk je lah quotient rule. Okay, yang ini dia buat quotient rule. Okay, dia buat quotient rule. So atas jadi U, bawah jadi V. So buat lagi sekali untuk dapat d2y over dx square. So dah dapat, dia differentiate lagi sekali untuk dapat d cube y. Okay, tapi sebenarnya untuk soalan ni tak payah buat quotient rule pun tak apa. Okay, ni saya tunjuk kalau kita tak buat quotient rule. For example, this is our dy. Okay, dy dx kita yang ini, kita boleh bawa kuasa tu ke atas. S1 square. Okay, so bila kita nak differentiate kali kedua, d2y over dx square, sebenarnya kita boleh guna power rule. Okay, so power rule macam tadi lah. Okay, dua ni constant 2, so 2. Lepas tu, 2 bawa depan. So, times 2, 3x minus 1, kuasa 2 minus 1, darab dengan 3. Differentiate 3. Okay, so yang tinggal adalah 2 times 2 times 3, so dapat 12, 3x minus 1. Ni sorry, ni negative 2. Tak ada orang betulkan saya pun. Okay, so dapat negative 3. Kenapa negatif? Sini. Okay, faham tak setakat ni? Nampak tak jawapan dia sama kan? Sama je. So, soalan ni tak perlu buat quotient rule pun tak apa. Boleh buat power rule. So, sama juga nak cari d cube y over dx cube. Okay, so power bawa depan. Okay, so negative 12. Negative 12 constant. So, power bawa depan. Lepas tu, 3x minus 1. Negative 3 minus 1, negative 4. So, times 3. So, that's why dapat 108 over 3x minus 1, 4. Okay, cuma soalan saya, kenapa soalan ni kita tak payah buat quotient rule pun tak apa? Saya nak tanya, Nur Aina Najwa, kenapa soalan ni boleh kita tak buat quotient rule? Kita boleh buat power rule. Selalunya kan kalau fraction kita buat quotient kan, tapi yang ni tak payah. Kenapa? Aina Najwa. Ya, madam. Kenapa yang ni kita tak payah buat quotient? Kita boleh buat power rule. Pecahan kan selalu kita buat power. Quotient. Kenapa? Ada sesiapa boleh tolong Aina? Kenapa yang ni kita boleh buat power kalau kita tak nak buat quotient pun boleh? Sebab atas constant. Siapa yang cakap tu? Azra ke? Ya, madam.
Okay, yes, betul. Sebab atas tu constant. So, kalau kita, dia macam ni lah. Basic, secara basicnya, kalau kita ada dalam bentuk pecahan, dalam bentuk fraction, yes, kita kena buat, ni fraction fraction, kita kena buat quotient rule. Tapi, kalau kita punya numerator kita adalah constant number, so kita tak buat fraction, tak buat quotient pun tak apa. Okay, just bawakan kuasa tu jadi kuasa negatif lah dan buat macam biasa. Dan sebenarnya dia nampak lagi simple kan kalau kita buat power rule. Okay, so ingat kalau atas tu constant, boleh je kalau tak buat quotient. Buat power rule terus lagi senang. Okay, so dah habis bahagian apa ni Bahagian apa ni? First, second derivative apa semua tu. Next kita tengok ln. Okay, ln. Okay, ini adalah bahagian bahagian apa proving to get ln. Tapi saya nak fokus terus kepada sini. Differentiate. Ni differentiate apa ni? Ini differentiate exponent lah. Okay, so differentiate exponent formula dia adalah okay, differentiate exponent formula dia copy soalan, lepas tu darab dengan differentiate power, lepas tu darab dengan ln base. Okay. So sekarang ni kita tengok. Okay, ni formula dia kan. Ni. Kena ingat lah. Ada api-api ni, so kena ingat. So ni dia punya formula. Saya ulang balik dekat sini. So copy times differentiate power darab ln base. Okay. So question A. Y equals to e to the power of 2x minus 1. Ini saya tunjuk satu-satu. Bila dah cekap, boleh je buat macam biasa. Okay, so y equals to e to the power of 2x minus 1. Then dy over dx. Okay, copy dulu soalan. Then differentiate power. So power kita adalah 2x minus 1. So differentiate power. So 2. Then ln base. Okay, ln e sama dengan apa? Ln e sama dengan yes, thank you. Amboi semangat. 1, very good. So, selesaikan. Darabkan 2, so 2x minus 1. Okay. So, ini adalah question A. Question B dan question C. Question B ni tak ada benda. Saya rasa dia ada sama dengan soalan tutur. Bukan rasa, memang ada pun. Sama je macam soalan tutur. Okay. So, kembang. Okay. Expand. So, that kita dapat macam ni. Okay. So, bila kita dapat macam ni. Okay. 1 minus 1, 0. So, sebenarnya y kita sama dengan e to the power of 4x minus e to the power of negative 4x. Kenapa macam sebiji sangat dengan soalan tutur ni? Lah, saya rasa sebiji. Bukan tukar nombor pun, sebiji. Okay. So, tak ada alasan pun untuk tak buat soalan tutur. Dah lecture tu dia bagi terus sebiji. Okay, then kita selesaikan. Sama. Okay. So, differentiate lah satu-satu dapat seperti itu. Saya rasa saya teruskan kepada question D. So we have y equals to 2 to the power of x plus 3 minus 1 over 3 to the power of 2x. Soalan saya kepada Asfar Salihin. Ada? Ada tak? Asfar Salihin ada tak kat situ? Siapa yang? You madam. Okay, ni belakang ni. Macam cara nak tulis dia? 1 over 3 to the power of 2x minus 1. Saya tak nak ada 1 over. So, kita akan bawa dia ke atas. So, dia jadi apa? 3 minus 2x. 3 minus 2x. Kenapa Firzan yang buka dia punya apa? Kamera? Mikrofon. Korang duduk setempat ke apa? Ke Firzan yang tolong jawabkan? Oh, saya tersemangat. Oh, okay. Tak apa. Thank you. Okay. So, bawa power ke atas lah sebab dia
denominator kan. So jadi power negatif. So kita akan differentiate. Faizan, thank you. Okay, so selesaikan satu-satu. So selesaikan the first one, copy times differentiate power. So differentiate x plus 3 dapat 1. Then ln base, ln 2. Okay, so minus. So 3 minus 2x. So again, copy question. Then differentiate power. So differentiate power dapat negative 2. Lepas tu ln 3. Okay, negatif tu jangan masukkan. Ni, kita tak macam ni. Okay, so nampak ada dua benda dekat situ. Okay, so selesaikan. Dapat 2 to the power of x plus 3 ln 2 minus, so plus 2 ln 3 times 3 negative 2x. Okay, kalau nampak apa-apa boleh factorize-kan lah. Tapi soalan ni tak ada apa-apa pun. So, biarkan je. Dah siap. So, formula dia copy. Copy. Differentiate power. Lonkan dengan base. Okay, contohnya lah soalan dia. Macam ni y equals to 2 to the power of 2e to the power of 3x. Okay, so sekarang ni kita kena tahu base dia adalah e, bukan 2e. So bila kita nak differentiate, dia akan jadi 2 constant je. So copy differentiate power. Kenapa kuasa 3, sorry. So differentiate power, so ln base. Gitu So base dia adalah e. 2 ni bukan base, 2 tu constant je. Okay, tapi sebenarnya nanti korang dah cakap, okay, 3x ni terus differentiate je, darabkan dengan 2. So terus je boleh shortcut terus 6e 3x. Gitulah. Okay, so example seterusnya, ln. So in general, differentiate ln, kita dapat macam ni. Okay, ada. So, differentiate ln, kita kena identify dulu dia punya fx. So 1 over fx times f prime. Terus tengok dekat sini. Okay. So for example, question A. Ini differentiate ln fx equals to 1 over fx. Kita kena 1 over kan kita punya ni, function kita. Lepas tu darabkan dengan differentiate yang dalam bracket. Okay. So ini pun kena ingat juga ni. So we have fx equals to ln 3x. So kita kena identify dululah ln apa. Okay, 3x. Boleh nampak saya highlightkan dekat situ. So bila kita f prime kan, dia akan jadi 1 over 3x. Lepas tu darabkan dengan differentiate kita punya function yang kita highlightkan tu. So dapat 3. Okay, ni differentiate ini dapat 3. So f prime x kita akan jadi 3 potong 1 over x. Macam tu. Okay, so saya tak tunjuk yang D. Saya tak tunjuk yang B, saya tunjuk yang C. Okay. C, y equals to ln set 2x minus 1. Okay. First kali, bila set, kita dapat kuasa kan? Kuasa 1 over 2. So y equals to ln 2x minus 1 to the power of 1 over 2. Okay, soalan saya, kalau ada kuasa tu kita boleh buat apa kuasa tu kalau ln? Ln kalau ada kuasa boleh buat apa? Bawa ke depan. Boleh bawa ke depan. Thank you. So, y equals to 1 over 2 ln 2x minus 1. Okay, lepas tu kita differentiate. So, 1 over 2 itu constant. So, biar je. So, kita differentiate ln. Ln apa? Ln 2x minus 1. So, 1 over 2x minus 1. Jangan lupa darab dengan differentiate bracket. So, dapat 2. Okay, nampak potong. 1 over 2x minus 1. Dah siap.
Okay, ada orang dia lagging Saya tak tahu siapa yang lagging tapi saya teruskan je lah bercakap Okay, saya nak highlightkan question D ni. Kalau perasan pada dia punya working, ini sebenarnya digunakan law of log ataupun dia macam simplify kan kita punya ln kita. So, ni kena patah balik kepada law of log lah. Kalau law ln kita tu dalam ni bahagi, so kita boleh tulis dia sebagai ln 1 plus 2x minus ln 1 minus 4x. Okay, macam yang ni lah. Okay. Then, differentiate satu-satu. So, dia nampak lagi mudah lah sebenarnya. Kalau kita pecahkan satu-satu. Okay, contohnya lah, kalau saya ada, ni soalan lain. Y equals to ln 3x plus 1, x minus 1 contohnya. Okay, kita boleh gunakan law of log, kita pecahkan. Kalau dalam ni darab, kita boleh pecahkan jadi tambah. So, ln 3x plus 1 plus ln x minus 1. Then, differentiate lah satu-satu. Okay. So, kalau ln, kalau tambah, kalau darab kita tukar tambah, kalau bahagi kita tukar tolak. So, kita akan dapat 3 over 3x plus 1 plus 1 over x minus 1. Macam tu. Okay, nampak tak? Dia lagi senang. Macam siap, dah siap terus je. Sebab kalau ada cara panjang, kita kena buat produk ruler ataupun kita kembang. So, dia cara dia lagi panjang. So, kalau ada ln, terus je gunakan law of log. Okay, then kita boleh masuk trigo. So, differentiate trigo. Yang penting sekali kena ingat yang ini. Differentiate sin dapat cos. Differentiate cos dapat negative sin. Tangent dapat secant square. Cotangent dapat negative cosecant square. Secant dapat secantan. Cosecant dapat negative cosecant cot. Okay. Ingatlah macam mana pun. Sebab exam ni kita tak tahu macam mana kan. Okay. Lepas tu, satu lagi benda yang saya nak highlightkan adalah okay, angle kita takkan berubah. Kita hanya akan differentiate angle. Tapi angle kita takkan ubah kecuali kalau kita gunakan formula-formula atau identity-identity tertentu. Tapi kalau kita tak guna apa-apa identity, kalau soalan dia bagi angle dia X, mesti X juga jawapan dia. Okay. So, example 17. We have Y equals to 2 sin X minus 3 cos X. So, dy over dx equals to, so 2 sin x, differentiate 2 sin x, tak Q din. Differentiate 2 sin x. Jadi apa? Boleh tengok dekat atas tu. Tak Q din ada di situ. Ada, madam. Okay, differentiate 2 sin x. Jadi apa? Dua cos X. 2 cos x tan Q. Betul tu. Negative 3 cos x, differentiate jadi apa tak Q din? Sekali terus. Tengok cos. Dapat apa? Jadi apa? Jap. Hello? Ya, saya ada. Saya masih ada. Sentiasa. Negative 3. Negative 3. Okay. Negative sin. Kejap. Saya padam. Negative sin x. Macam tu ke? Betul. Okey, betul. Kawan-kawan betul tak? Betul tak kawan-kawan? Kalau tak betul malah tak kira. Betul. Okey, tapi jangan lupalah darabkan balik negatif-negatif positif. Plus 3 sin x. Dan sebenarnya kalau korang dah cekap, nanti korang dah cekap, dah ingat dah sin cos ni, boleh je terus ke, kejap, kacau bulat-bulat ni. Okay, boleh je terus ke sini. Okay, tak buat satu-satu macam tu pun tak apa. Okay, next. We have y equals to 4 tangent x minus 5 over x. So, soalan saya kepada Afrina Fasihah. Ada Afrina Fasihah?
Ada madam. Okay. For tangent X, tengok dekat atas. Differentiate tangent dapat apa? So for tangent X differentiate dapat apa? Sec square X. Okay, yes. 4 tu jadi apa? 4 kat depan tu. 4 sec square X. Yes, 4 secant square X. Okay, sekali alalang. 5 over X jadi apa? Differentiate 5 over X. Tukar dulu 5 over X kepada apa? Fasiha, Afrina Fasiha. Tukar Ya dulu. madam. Tukar dulu 5 over X kepada bawa kuasa ke atas. Jadi apa? Tolak 5 Okay, 5. dalam kurungan negatif 1. X. Negatif 1. Oh, jangan tinggal X. Okay. So tukar dulu 5 over X jadi 5X negatif 1. Okay, sekarang terus differentiate Afrina. Differentiate 5X negatif 1. So jadi apa? X kuasa negatif 2. 5? 5? Awak tinggal mana? Awak suka tinggal dia punya constant depan dia. 5 awak tinggal mana? Tulis je lah kan? Betul tak? Dia constant kan? Betul tak Afrina? Ya madam. Betul tak 5 tu? Letak je kan? Tulis je kan? 5X negatif 2. Betul tak kawan-kawan? Betul. Betul. Buka biji mata besar-besar. Betul ke salah tu? Salah. Okey, kat mana yang salah tu? Tambah 5x. Tambah 5x. Yes, plus Plus 5x to the power of negative 2. Sebab bila kita differentiate ini kan kita bawa kuasa negatif ke depan. So jadi negatif 5x negatif 2. So negatif positif. Okay? Dah siap. Macam tu je lah. Okay. Next. Okay, ni kalau kita ada angle dia bukannya seketul macam tu. Tu angle dia seketul je x. Ini angle dia ada function. Angle dia sebagai function. So example 18. Kita tengok dekat sini. Okay, we have fx equals to cos 5x plus 4. So differentiate cos dapat sin. Sin ke negative sin? Negative sign. So negative. Lepas tu angle dia masih lagi sama kan saya bagi tahu tadi. Angle dia jangan kacau. Cuma kita akan darabkan dengan differentiate angle. So differentiate 5x plus 4 dapat 5. Okay. Jangan lupa darabkan dengan differentiate angle ni. Over dx. Okay. So negative 5 sin 5x plus 4. Dah siap. Okay. So, sama juga dengan question fx equals to sin ln x. Okay, yang ni dia keji sikit soalan dia ke sebab angle dia dalam bentuk ln. Okay, so sekarang ni kita tengok sikit differentiate sin dapat, differentiate sin dapat cos. Cos apa? Cos ln. Ingat, angle dia kita tak ubah. Tapi kita cuma akan darabkan dengan differentiate ln. So differentiate ln dapat 1 over sin. Dah siap. So jangan pula lagi kata-kata, nampak x. Macam mana kita potong? Tak boleh jangan sebab x ni ln punya. So jangan rampas orang punya. Okay. So cos ln x over x. Dah siap. Okay. So kita up lagi soalan kita. Kalau trigo kita ada power. Okay. So ni. Differentiate, find the derivative of ini. Okay, so kita tengok dekat sini. Kalau kita differentiate secant, saya tak nak tengok ini, saya nak tengok yang atas ni. Okay, kalau kita differentiate secant, dapat secantan. Okay, secant tu. So, kita akan differentiate secant dapat secantan, tapi sebelum tu kita tengok, kita ada ni, square. So, bila kita ada square, so fx equals to kuasa kalau trigo, kita boleh bawa dia keluar. Okay, so bila kita bawa dia keluar, kita boleh jadikan dia sebagai, kita boleh selesaikan dia menggunakan power rule. So, power rule tu buat macam mana? Okay, power bawa depan, salin balik, power minus 1, lepas tu darabkan dengan differentiate dalam angle. So, differentiate dalam angle, differentiate secant. Okay, kalau tak ingat, kalau saya tak nak tengok yang serabut ni. Kita tengok terus
dekat atas ni, differentiate secant dapat benda ini. So differentiate lah kita secant dapat secant x tangent x. Okay, so tu secant x tan x. So tu secant square x tan x. Dah siap. Okay, ada soalan? Dah siap? Dah siap. Faham? Faham tak? Faham. Okay, thank you. Okay, yang ni pun sama jugalah. Ni kuasa 3. Kita bawa dia keluar. Yang ni saya gitu-gitu je. Okay, ni pun sama juga. Power bawa luar dan selesaikan gunakan power rule. So power bawa depan, power -1 dan jangan lupa untuk differentiate dalam ni. So hati-hati bila differentiate sin x square plus 1. So differentiate sin dapat cos x square plus 1. Lepas tu x square plus 1 ni differentiate pula dapat 2x. Okay, so example 20. Saya rasa saya terus sekejap. Okay, boleh lah tu. Okay, example 20. A dan B kita gitu-gitu je. Okay, so question A yang ini dia buat power, bukan, dia buat product. Okay, so product rule. So cari U, cari V, masukkan dalam formula VU prime plus UV prime. So selesaikanlah. Okay, untuk question B, ni saya product rule. Okay, question B adalah quotient rule. So numerator will be U, denominator will be V. So macam biasalah UU prime, VV prime. Masukkan dalam formula VU prime minus UV prime over V square. Lepas tu saya nak korang fokus kepada cara untuk simplify. Okay, so simplify dekat sini kita expand kan? Expand. So 2e2x ni tak ada masalah lah. 2e2x darabkan dengan e kuasa x jadi 2e3x. Sebab bila kita darabkan, darab power jadi tambah. Tambah power dia. Ni tambah. So sama juga for this one. e2x, ex. So jadi e3x sebab kita tambah power dia. Okay, lepas tu selesaikan dapat macam ni. Selalunya bawah kita tak payah expand. Biarkan je macam tu. Okay. Barulah kita tengok question C. C fx equals to x sin 1 over x. Okay, so ini pun sama juga buat product rule. U equals to x, V equals to sin 1 over x. U prime dapat berapa U prime? 1, thank you. Okay, differentiate sin dapat apa? Cos ke negative cos? Negative cos. Cos. Ada orang kata negatif, ada orang kata positif. Negatif ke tak? Cos. Positive. Cos, tak ada negatif. So cos 1 over x. Tapi yang saya bagi tahu tadi, jangan lupa untuk darabkan dengan dia punya differentiate dia punya angle dia. Okay, angle dia masih lagi sama tapi kita akan darabkan dengan differentiate angle. Differentiate, so differentiate 1 over x kita akan dapat negative 1 over x square. So yang ni jangan pergi darab sekali pula. Salah tau, jangan pergi darab sekali. Sebab 1 over x ni cos punya. So jangan pergi rampas hak orang lain. So kita kena tulis v prime equals to negative 1 over x square cos 1 over x. Lepas tu masukkan dalam formula product rule. So V U prime 1, so saya tak tulis lah. Plus U V prime cos 1 over x. Okay. So end up kita akan dapat sin 1 over x minus 1 over x cos 1 over x. Dah siap.